Kita sambung pula jenis-jenis daya, type of force. Boleh kalau kamu nak file ni, boleh bagi. File ni, PowerPoint, tak ada masalah Okey Cuma itulah, nanti kalau minta beritahu Okey, jenis daya Daya banyak jenis Ni kapal terbang. Daya-daya yang terlibat untuk kapal terbang. Okey, daya nak ke depan panggil thrust force. Ke belakang panggil geseran lah ataupun drag force. Okey, ni semua ada Weight mesti ada. Siapa-siapa pada weight. Ni tak kira lah berada di mana pun. Weight mesti ada. Ingat ke bawah mesti ada. Dan ada satu daya, lift force. Ni untuk kapal terbang lah. Boleh Okey, yang kedua, kalau dia terapung. Tak kira lah kapal terapung ke, kayu terapung ke, boleh terapung. Ni kita panggil buoyant force, daya apung. Yang bawah panggil weight. Kalau dia boleh bergerak ke depan, kamu kata thrust force. Ini resistant. Resistant. Ataupun geseran boleh, friction, tak ada masalah. Sebut je apa-apa yang macam drag force lah. Tapi untuk kapal terbang, drag force. Special name lah. Okey Okey, untuk kereta. Kereta yang bergerak di darat. Di udara, di laut, macam tu kan. Okay. Ini panggil friction. Nak bersih friction pun tak apa juga. Ni dari ke depan, biasalah Tapi cuma beza dia, yang ni panggil buoyant force. Ini panggil normal force. Normal reaction. Normal force pun boleh Okey, ni weight. Ni nama-nama yang daya yang ada ni lah. Jadi ada daya-daya yang dia tak sebut nama force. Contohnya friction. Friction dia tak sebut Dia tak sebut friction force. Jarang. Frictional force. Jarang dia sebut friction je. Friction. Dari satu drag. Drag pun sama. Friction. Iyalah, dia sebut nama dia. Untuk special name dia. Kadang-kadang berapa untuk ni dia bagi nama ni. Macam tu je. Kalau kamu sebut friction pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia dalam fizik dia bebas lah. Lepas. Kamu tulis tengok ni. Drag boleh tengok ni Drag boleh, air resistant pun boleh. Boleh tak ada masalah Ya. Saya nak tanya Ya. pasal kapal terbang kalau you punya wing tu, the wing size is because the higher air pressure above or below the wing? Below the wing, okay. So, is it kalau itu Bernoulli principle. jadi tak kalau kita tengok Bernoulli principle Okey, dia sebenarnya cerita ni kapal terbang ni dia bentuk aerofoil. Aerofoil, tunjuk sikit lah sebab kamu tanya Dia sayap kapal terbang ni bila kamu potong, dia bentuk macam ni sebenarnya. Cikgu lukis macam ni, macam ni bentuk dia. Dia bentuk macam ni tau. Bila, tahu kan bentuk macam ni kan? Kan ni sayap dia, kau potong. Itu kan? Ni, dia punya cross section lah. Okey. Jadi bentuk ni, kenapa dia buat bentuk macam ni? Sebab bila ada udara, ni lah air, dia akan macam ni. Jadi air ni akan banyak pergi ke belah atas ni. Cikgu lukis tak cantik, sorry lah. Atas Dekat belah bawah ni normal je. Dalam keadaan normal. Sebab udara tu terpaksa ke atas. Dia tak? Dia nak lalu, terlanggar pergi ke atas. Banyak ke atas. Bentuk tu. Banyak ke atas. Banyak ke atas. Jadi bila banyak ke atas, bahagian ni the velocity increase. Boleh tak? Velocity increase. Jadi bahagian bawah ni velocity dia adalah normal. Jadi less than atas. Boleh? Ya. Velocity atas lagi tinggi. Above lagi tinggi. Boleh Tapi mengikut prinsip Bernoulli dia cerita tentang liquid in the dynamic state, dalam keadaan cecair, liquid ataupun fluid. Fluid ni maksudnya cecair ataupun gas. Dia dalam in dynamic state, benda yang sedang bergerak. Kalau kamu ada dua prinsipal ni. Kamu akan belajar Pascal dengan Archimedes. Pascal dengan Archimedes dia cerita tentang fluid in static, dalam keadaan statik. Dynamic ni Bernoulli. Dynamic. Cecair dalam gerakan. Angin tiup, tu Bernoulli.
Kalau macam ini tak ada, tak cerita apa kan. Tak ada, nanti kita cerita lah tuan. Okay, Bernoulli kata je ni, bila when the velocity is increased, the pressure will decrease. Dia kata macam tu. Dia kata telah terbukti lah, ada dia punya eksperimen dia lah. Okay. Okay, lagi satu, bawah ni the pressure is increased. Betul tak? Sebab ada pressure, different in pressure. Betul tak? Different pressure. Pressure ni rendah, pressure ni tinggi. Dia akan create the lifting force. Lifting force maksudnya directionnya pada high to low pressure. Sini high pressure, sini low pressure, dia akan create satu force, direction yang mana? High to low. Jadi inilah force ke atas. Ini force. Jadi keluarlah lift force, lifting force. Boleh? Itu maksudnya. Saya pun nak tanya juga. Kalau saya kapal terbang ni kan, yang pasal low pressure dengan high pressure. Kat atas kapal terbang tu dia ada benda macam spoilers. Spoilers yang boleh yang angkat gerak tu kan? Betul. Itu dia adjust angin. Adjust macam dia buat cerita kan, supaya angin lebih belah mana banyak. Bila dia gerak macam ni, contohnya kan, katakan macam ni kan. Kata dia dalam keadaan macam ni, kalau terbang macam ni, betul angin dia tolak sikit, angin tak boleh masuk. Bila angin tak boleh masuk, jadi low pressure sikit. Dia jadi low velocity. Bila low velocity, high pressure. Bukan high pressure, pressure dia low sikit. Jadi kapal terbang tu dia boleh, sebab tu dia boleh bergerak macam ni, boleh bergerak. Sebab benda kapal terbang tu boleh dalam keadaan bergerak ke sini. Sebab dia ada yang apa tu panggil? Flip. Aileron nama dia? Dia tak pasti nama dia. Dia panggil untuk turning tu dia. Cikgu panggil flip, dia tak tahulah flip yang bergerak tu kan. Yang tu lah. Kalau kata kita tengok, kalau naik kapal terbang kita nampak tu flip tu dia. Kalau dia naik macam mana? Dia akan buka ke mana? Sayap tu sama je. Yang basic, yang flip tu yang control dia boleh naik ke atas turun. Dia naik ke sini macam tu. Flip tu lah, bukan kalau saya kat terbang ni tu saja, dia akan terbang naik, tak boleh nak turun. Tapi kita belajar fisik setakat tu je lah. Dia boleh, yang kata benda tu boleh naik, tu saja. Tapi yang nak control dia tu, itu yang aileron kau panggil kan, ada. Dia aileron, nama dia komersial ni kan. Dengan satu lagi yang pasal flaps. Flaps tu yang dia kat belakang sayap kapal terbang tu. Macam ni sayap kapal terbang kan ni kat depan, ni kat belakang. Flaps tu kat sini. So flaps tu dia boleh turun. Macam contohlah kalau dia nak landing, dia orang kena kasih turun sikit supaya kapal terbang tu dia boleh decrease the velocity so that it doesn't overrun the runway. So but what I realised is that apabila turunkan flaps tu, if I do it in a flight simulator, kalau turunkan flaps tu, kapal terbang tu dia akan naik sikit. Naik sikit kan? Tak tahu cikgu tu tak pastilah. Tapi yang cikgu tahu kalau macam helikopter kan, dekat belakang tu, helikopter lah. Dia ada belakang juga kan. Dia sebenarnya nak balance. Tujuan nak balance je untuk kapal tu dalam keadaan. Dia bagi balance lah. Dia naik turun bawah. Dia macam, yang ni dah macam ni kan. Dia macam dia control. Balance. Yang cikgu tahu tu je lah. Tak pasti pula. Kena tengok kamu punya tu lah. Kena tengok. Kadang kita kena macam tu lah. Kalau kamu tanya cikgu apa? Dekat, apa nama dah? Dekat Izzuddin lah. Dia boleh cakap lah. Sebab dia memang main kapal terbang. Dia bukan tak bawa kapal terbang. Dia memang kerja dia suka tengok kapal terbang. Izzuddin. Cikgu Idris. Dia rajin lah. Lepas tu dia ada macam apa? Kapal terbang yang jenis tu. Main-main lah. Tapi yang mahal punya tu. Bukan yang main yang kecil-kecil tak ada. Dia main besar. Bunyi. Bunyi tu. Lebih lagi. 1,000. Dia kata 1,000 lebih. Dia masuk kelab dengan apa, kadang dia main dengan apa, anak-anak Raja Perak apa benda je aku tak tahu. Adalah dia punya. Cikgu dengar ya, gelak je lah. Tak tahu kan. Bercerita dia kan. Dia tu ada kelab-kelab dia tu. Cikgu Izzuddin. Dia rajin lah tu. Benda tu memang dia rajin. Dia minat tu. Dia satu pun dia memang
Dia memang dulu ambil degree, dekat degree, dia ambil degree, dia ambil diploma aeroid. Apa tak ingat, aku tak pasti. Lepas tu baru dia sambung jadi cikgu. Macam tu lah. Okey lah Okey, tu cerita kapal terbang yang kamu tanya belakang, apa nama? Yang belakang tu, apa nama belakang tu? Flaps. Tu cikgu tak pasti lah, minta maaf lah. Cikgu tahu yang sakat yang flip tu betul, yang kamu panggil apa? Aileron kan? Okey lah. Okey, kita sambung balik ya. Boleh tak? Okey, sambung balik. Okey, ni simple method. Okey. Ada dua method to find a resultant force. Okey, pertama ialah method yang pertama kan. Tengok sini kan. Betul kan? Balance force maksudnya same force. Betul tak? Same force. Okey, jadi dia kata ada dua method. Method pertama is plus minus. Method kedua kita guna formula. Method pertama kita guna plus minus, maksudnya 5 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri. Jadi 5 ni kita anggap positif, 5 ni kita anggap sebagai negatif sebab opposite direction. Boleh faham? Jadi kita buat total up 5 Newton tambah negatif 5, jadi apa? Kosong. Jadi itu jawapannya kosong. 5 tolak 5 kosong. Boleh faham Dan satu lagi kita boleh guna dia kata, jadi kat sini kamu tengok bila F equal to kosong, maksudnya maksud bila F equal to kosong, maksudnya dia adalah balance force. F equal to kosong maksudnya balance force. Apa maksud balance force? Resultant force equal to kosong. Boleh? Itu zero. Faham? Tu je, senang ni. Okey, satu lagi method. Method yang sama juga. Soalan yang sama. Kita guna formula F equal to MA. Ini senang lah. F equal to MA. M kita tahu 2. 2 kan? A kita tak tahu. Okey, A kata kita tak tahu. F equal to MA. Jadi F ni kita dah tahu tadi. Kita kira atas tadi. F sama kosong kan? Kan? Jadi kosong, 2A sama dengan kosong. Boleh? Jadi A sama dengan kosong. Maksudnya acceleration sama 0 juga adalah menunjukkan resultant force. Boleh faham Jadi ada dua method. Satu method plus minus. Ni cikgu punya kaedah lah ni Satu method panggil formula. Ada dua kaedah lah. Boleh tak? Boleh kan? Ya, F yang atas tu masuk. Maksudnya dua-dua tu sama tapi different method lah. Faham? Satu method kita guna plus minus, kita dapat F. Satu lagi method kita guna formula. Kita dapat F tu, kita ganti balik dalam formula tu. Boleh Sebab F tu bukan nilai F yang sebenar lah. F tu adalah resultant force. Resultant force. Boleh? Okey, yang ni kita cerita tentang unbalanced force. Unbalanced force. Jadi unbalanced force dia ada method pertama plus minus berapa? Plus minus 5 minus 7. 5 minus 7 Jadi kamu boleh jawab apa? Negatif 2 lah Tak apalah, kamu jawab negatif 2 boleh, jawab 2 pun boleh. Sebab negatif tu menunjukkan direction. Negatif tu maksudnya direction, bukan nilai less than 0, bukan. Faham? Dia direction. Okay. Opposite. Jadi kamu berdua pun tak ada masalah tu dah. Ni. Okay. Dia tulis sikit lah, cikgu lupa. Resultant force is 0, okay. Balance force, jadi dia kata sini constant velocity, rest position. Jadi cikgu cerita kamu apa tu constant velocity, rest position. Okay, yang ni 2. Okay, net force dia 2 Maksudnya not equal to 0. Bila not equal to 0, maksudnya resultant force dia panggil unbalanced force. Unbalanced force. Ataupun force not in equilibrium. Equilibrium. Tidak, bukan dalam keseimbangan. Unequilibrium kan? Force is not in equilibrium. Equilibrium. Thermal equilibrium tu cerita lain. Ini force pula. Force equilibrium. Faham? Tu thermal equilibrium. Ni force equilibrium. Ni not equilibrium. Force. Yang A yang situasi pertama ni
equilibrium force ataupun balance force. Nah, nama sama je. Macam kat apa cakap tiga mu je lah yang penting jawapan tu betul. Okay. Okay, method tu. Method tu kita guna formula MA. 2A sama dengan 2A tahu kan? 2A, 2 ni. A tak tahu berapa. F, 2. Masalah A sama dengan 1. Jadi dia ada acceleration belah mana? Kiri ke kanan? Kamu rasa? Kan nak tanya acceleration objek ni. Dia akan bergerak kiri ke kanan? Ya, kiri lah. Kenapa kiri? Ya, more than 5. Jadi cepatlah. Oh ya, nampak? Dia akan move to the left pada acceleration dia 1 ms nanti 1. Negative 2, sorry. Negative 2. Acceleration negative 2. Tapi yang F dengan A itu dia lain kan? Apa dia F dengan? F dengan A dia lain. F dia tu negatif 2. Tapi A dia adalah 1 ms negatif. Okay. Tu je cakap yang A tu kamu buat 2 saja pun tak apa. Dia letak 2 je. Sebab apa? Sebab dia punya direction tu tak main peranan. Betul tak? Sebab sebenarnya kan dalam fizik ni, kalau kamu nak tetapkan ini positif pun boleh, kamu letak ini negatif pun boleh. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Itu bergantung pada pandangan kamu. Mungkin ke dekat sini, kamu tengok dekat kanan. Orang lain nampak dekat kiri. Dia duduk tempat lain. Betul tak? Sebab tu jadi macam fleksibel. Jadi kita letakkan positif lagi senang. Boleh faham tak? Bagi nampak kan, kamu buat negatif kan masalah A lah. Jadi A kamu akan dapat negatif. Bila A negatif, deceleration. Masalah dah lari konsep. Betul tak? Tu dah. Jadi A tu mesti acceleration. Okey, boleh Okey, tu dah. Jadi kita letak dia positif boleh. Okey, dia kata sini accelerate, increase, acceleration, increase atau dia kata decrease velocity. Faham maksud dia? The object is accelerate. Apa maksud accelerate? Apa maksud accelerate? Accelerate maksudnya velocity. Ya, velocity increase. Boleh? Kalau decelerate, velocity decrease. Nampak tak? Okey, ni cerita tentang ni. Okey, satu lagi cerita tentang constant. Tak apa, cikgu ada satu nota. Kita tengok yang berikutnya. Kamu tengok sini. Ni, kita cuba buat sikit soalan ni. Kamu boleh tengok Okey, ada 2 method. Okey, method pertama, cikgu contoh yang A, kamu tengok dulu Yang kedua, kamu tengok. F equal to 8 Newton. Kita anggap apa? Kita anggap bahawa daya dekat sini is equal to 0. Sebab dia tak bagi. Dan kita anggap dia punya surface adalah smooth surface. Smooth surface. Boleh Smooth surface maksudnya zero resistance. Zero friction. Boleh Zero friction Okay. Jadi ini guna kaedah plus minus. Betul? Yang kedua kita guna formula MA. M ialah 2. A kita tak tahu. Betul tak? Berapa A dah kamu rasa? Dia kena guna plus minus baru. Plus minus dah buat dah ni. Yang sebelah kiri tu. Dah jadi. So, dia punya A kan? Dapat? Sebelum. Okey, ni plus minus. Okey, kita tengok dia tak mau dia lari tu. Plus minus ini adalah kaedah formula. Nampak? Formula F nya berapa? Formula F 8. 8 kan? 8. M dia berapa? M. 2. A nak carilah.
Oh, Senang je. A adalah 4. Ya, 4. Ke kiri ke kanan? Kanan. Ke kanan. Ya, sebab 8. Itu zero resistance Okey. Nampak? Okey, yang tu, nombor B. Berapa dia punya ni? Force, resultant force dia. Kamu tolak apa agak 6? Kamu tolak ke? Kamu tengok arah direction ni. Okay, kamu tak nampak gambar tu, nampak? Direction ni, kamu nampak tak direction ni? 14 dengan 6. Sama ke tak sama? Sama. Jadi kamu tolak ke tambah? Tambah. Ni berapa jawapan? 20. Ya, 20. Ni silap ni. Sebaik dia bagus juga bagi silap ni. Kamu nampak silap. Okey. 20 20 Newton. Boleh? Okey 20 Newton. Okey, F equal to FA kan? F-nya dah tahulah 20. M dia berapa? 5. Berapa tu? 4. Ya, nampak? 5. Boleh. Directionnya ke kanan. Yang ni ke kanan juga kan. Jadi A. Ini pun ke kanan juga A. Boleh Kita tengok situ kan. Okey, yang berikutnya C. Berapa dia punya ni? F. 16. Okey, betul. Okey, kira yang ni pula. Acceleration. One apa? Okey, 1.6. Betul. Arahnya ke? Ke kanan juga. Nampak Okey, D. Berapa? D jaga tengok betul kan? Dia bawah ada friction. Ada friction. Ya. Ya, berapa tu? Kosong. Kalau kosong apa kamu faham? Berapa? A berapa? Ya, A jadi kosong. Nampak tak A jadi kosong. Jadi cuma yang A, B, C, D ni mana satu balance force? Yang D tu kan. Jadi kita tahu D ni adalah balance force. Betul tak? Yang semua ni unbalanced force. Okay, unbalanced. Dia tak muat unbalanced force. Boleh? Itu sebenarnya Kalau apa maksud unbalanced force? Maksudnya F2 not equal to 0. Boleh? F is not equal to 0. A is not equal to 0. Boleh faham? Boleh? Itu syarat dia. Kalau balance force, F equal to 0, A equal to 0. Apa maksud balance? Daya kiri sama dengan daya kanan. Ataupun daya atas sama dengan daya bawah. Itu maksud balance. Boleh faham? Senang je. Okey, kita cuba buat satu soalan ni. Kita cikgu tunggu yang ada satu lagi. Kita. Banyak sangat soalan. Buat sabar kita buat satu soalan cukup lah. Lagi. Kita dah. Cerita tu tak ada sini. Ada satu benda cikgu nak cerita. Tak apa cikgu. Sekarang kita buat soalan ni dulu. Okey, dia kata dia bagi sini kamu ambil maklumat mass dia bagi 5 kg. Okey, permukaan licin apa kita dapat? Dengan fizik. Zero friction. Bagus. Sekarang dia tolak ke kanan. Friction arahnya ke mana? Ke kiri, tapi zero. Boleh? Buat G lah sana. Alah, dia jadi apa hal ni?
G equal to 0. Geseran lah friction. Okay Kalau buat F nak force pula. Tu dah. Boleh Okay. Jadi dia kata force 30 Newton bagi. Okay, dia kata cari acceleration and direction. Mana? Arah dia. Pecutan dia. Magnitude tu nilai dia, value 10 ke, 3 ke, 0 ke, nilai dia. Oh, betul tak nampak lah. 5 kg atas kata 5 kg. Gambar tak nampak sangat kan. Tapi dekat tulis atas tu okey lah. Cuba buat apa-apa. Cuba buat yang ni kejap Tak boleh buat ni cikgu skip yang dia yang lain. Kalau kamu tak boleh buat ni, kita kena tengok soalan contoh lagi. Bagi lagi faham kan. 6. Arah direction? Kanan lah kan. Okey lagi sikit kan. Direction A sama dengan 6 kan. Oh laju lah. 6 betul. Directionnya ke kanan kan. Jadi tengok cikgu macam ni kan. Dari ke depan, dari ke belakang kan. Cikgu ni kan. Minus. Ini plus minus. Cikgu buat mula plus minus. Lepas tu cikgu guna formula. Boleh? Plus minus formula. Direction ni ke kanan. Boleh Ada masalah tak ada kan? Senang kan? Macam ulang balik lah kan. Tu tengok yang lain pula. Soalan lain ada tak? Okey, kita buat soalan ni. Soalan ni. Cikgu rasa tak apalah. Kamu buat dulu soalan nombor 1. Yang lepas ni kita kalau kamu boleh buat cantik lah. Cikgu skip lah. Dia kata force dia 120, friction dia 20 Newton. Nampak kan? Force dia 120. Soalannya. Tu je aku cakap kalau kamu ada buku kan, kamu buat soalan-soalan objektif. Kamu boleh tanya cikgu. Itu sebenarnya soalan objektif tu boleh memahirkan kamu konsep. Kalau kamu buat soalan objektif banyak, konsep kamu power. Lepas tu bila kamu nak bagus kertas 2, kamu baca yang soalan comparing, itu mahirkan kamu skill. Skill apa? Skill apa panggil? Konsepsi ni. Conception. Dia boleh dapat banyak markah juga tu. 15 markah tu. Lepas tu kamu hafal. Kena hafal. Dah faham kamu kena hafal. Itu aspect and reason. Hafal. Yang buku cikgu tu. Kamu hafal. Jadi itu je. Itu je fiziknya. Yang kiraan tu kamu kena mahir lah kiraan. Okey Okey, cuba buat ini. 100, okey. F ni 100. M dia? M dia bagi dah sini. 80. Nampak? Nampak. A dia boleh cari. Senang je kan? Terus bagi dengan 80. Berapa tu? Apa ABC? Ni C kan? Okay, C senang je ni kan? Soalan ni senang je kan? Okay, kamu tengok sini. 1.25. Dah kan? Ingat 2 method. Plus minus formula. Itu je ingat. Okey, soalan berikut ni pula. Dia kata manakah yang menghasilkan pecutan yang tinggi. Okey, kita tengok. Kita balik pada formula F equal to MA. Okey, untuk menghasilkan pecutan yang tinggi, kita perlu daya yang tinggi ke rendah? Tinggi. Directly proportional. AF dengan A. Jadi kamu tengok which are dia apa? Dia panggil apa? The highest force. Nampak? Apa jawapan dia? Kalau highest force tu mesti yang besar. Kalau dia go in one way, dia tak semestinya lagi kuat. Direction nampak direction? Cikgu nampak takut tak nampak lah. Ni directionnya ke sini. Ni ke sini. Aku kamu silap kan direction kan. Nampak direction kan? Sini. Tu dah. Berapa net force untuk A? Ataupun resultant force untuk A? Berapa? 20 kan? 20 Newton. B?
20. C 20. Okey. Sama kan? D 24 kan? Mana bigger force? D kan? Bigger force, bigger acceleration. Itu je. Nampak tak? Dia bagi macam tu kan? Dia dah. Dia kata 28. Saya hilang kot. Cikgu set kira dia. 50 tak 28. 24 kan? Saya hilang tu. Kan? Bigger force, bigger acceleration. Okey boleh kan? Jawapan dia D kan? F besar, A besar, D. Okey senanglah tu. Okey, tak apa. Cikgu rasa kamu dah boleh buat. Okey, kita masuk yang ni pula. Tengok ni. Ini dah cerita tadi dah. Kita masuk ni pula. Ni dah panjang ni yang nak masuk topik kita besar ni. Dia panggil apa? Resultant force. Kan, sabar dulu. Kita bicara resultant force dulu. Sebenarnya cikgu dah bicara satu benda. Kamu lupa cikgu Rahmat. Sorry lah. Kan cikgu dah cakap satu benda. Okey. Kadang-kadang kita tengok tadi, apa maksud F equal to 0? F equal to 0 tu dia punya apa kalau dapat F equal to 0, apa kamu turun kamu punya conclusion? acceleration itu 0. Okey, lagi? Dengan balance. Bagus. Sebenarnya acceleration 0 dan ini kita panggil balance force. Betul tak? Balance force. A equal to 0, F equal to 0, balance force. Boleh? Okey, ini cerita yang pertama lah. Okey, cikgu nak tanya ada dua sebab menjadikan A equal to 0 sebenarnya. Sebenarnya datang daripada formula A equal to V minus U over T. Ada dua sebab A tu jadi 0. Sebab pertama dia, bukan. Sebab dia, dari segi formula, apa kamu faham? Kalau A tu jadi 0, apa sebab dia? Dari segi formula. Dari segi formula, dia punya, dia ini formula. Okey, lagi satu? The resistance. Okey, dah. Tak tepat dah. Tadi soalan itu betul. Okey, dengar ya. Nak jadikan A tu 0, mesti yang atas ini V minus U equal to 0. Betul tak? Betul tak V minus U mesti equal to 0. Bila V minus U equal to 0, jadi V bawa U ke sana, V equal to U. Atau U equal to V. Boleh? Jadi kita tengok sini, V sama dengan U. Yang menyebabkan A jadi 0. Jadi V sama U ni ada dua sebab. Satu kamu jawab tadi, constant velocity. Satu constant velocity. Betul tak? Katakan U tu 100. Betul tak? 100. V pun 100. Maksud ni constant velocity. Satu lagi kita panggil, ingat apa dia? Rest position. Boleh tak? Rest position maksudnya initial velocity is 0, final velocity is 0. Betul tak? Jadi kita dapat U equal to V juga. U equal to V. Betul tak? Bila U equal to V, automatic A equal to 0. Bila A equal to 0, F equal to 0. Bila F equal to 0, balance force. Itu modal dia. Kalau kamu jawab, itu je modal dia. Betul tak? Jadi kita tahu dua syarat. Rest position dengan constant velocity. Yang pertama dengan yang kedua. Boleh lah ni? Itu cerita yang berkaitan dengan ni lah. Okey, kita teruskan lagi. Tembak pun sampai lah ke? Pukul berapa ni? Lawak juga. Tak apa, 9.15 habis tak apa. Tak tunggu lah. Tak apa kan? Okay. Kita pergi tunggu sikit lah kan? Okey. Kita buat satu lagi soalan lah. Ingat? Boleh kan? Jadi kamu cakap sikit. Cuba buat soalan ni. Dia kata kereta the mass dia bagi 1000. Okay, acceleration dia bagi. Selalu kita cari acceleration. Acceleration dia bagi. Dia pusing situ lah. Dia kata geseran dia bagi. Friction dia bagi. Tapi dia tanya force. Berapa? Force, forward force tu. Thrust force. Dia punya mass dah ada. Dia punya
Ya, dah ada. Semua dia bagi saja. Lepas apa yang nak ni? So that means Ni matematik je ni. Soalan SPM 2007 ya. dia punya tu MA dia 2000. Okay, MA je. MA apa? M berapa? M 1000 dah. Okay, 2000 betul. MA 2000 betul. Lepas tu? Lepas tu F dia 1000 darab 2, okey. Betul? lepas tu yang force kat depan tu kan yang force kat belakang. Ya, force kat depan, F tolak dengan kat belakang tu berapa? 900. Dapat jawapan lah. 2000 tambah 900, 1900. Betul lah. Nampak tak? Dia pusing situ je kan. Ni mungkin kadang-kadang soalan macam ni mungkin pelajar kadang tak boleh jawab. Sebab dia confuse. Dia kata force banyak sangat bagi ni. Force mana satu ni dia tak faham. Saya silap dia ganti 900 F equal to MA. 900 sama dengan MA. Ada macam itulah dia pening. Tapi 900 datang pula dia tak tahu. Dia pening lah kan. Okay, ni tak apalah. Dia punya lari lah. Bila komputer okey. Bila time slide ni jadi masalah. Slide dekat ni pakai iPad ni masalah sikit. Okey, soalan ni pula. Ajar 5. Kamu kena banyak buat latihan boleh tanjik dulu. Lapan bagus. 2 yang mana? D lah. Okey, betul je rasa kot. Okey, dah buat senang kan soalan ni, tak susah. Okey, nak lagi kan soalan ke macam mana? Boleh buat satu ni, soalan ni pula. Ni soalan tak ada kiraan tapi konsep kan. Ya. Kita bertambah jisim berkurang kan. Betul kot. Okey dah. Yang ni pula tak nampak kan arah macam putih kan. Alah, kuliah. Direction ni kadang-kadang kita tak nampak ni ke kanan. Kanan. Nampak macam susah sikit kan. Ni ke kiri. Kan. Daya panduan tu. Daya panduan. Silap tu mana tu ni? Daya paduan. Ingat panduan di situ. Maximum resultant force lah. Maximum resultant force. The highest force. A lah kan? Kamu boleh letak lagi ni. Kalau kamu letak, kamu nak buat senangnya. Kamu letak angin pening kepala, kamu letak 10. 10. Berapa ni? Force dia? Berapa? 30? Oh betul. Sorry, ingatkan kira yang B tu. Oh B ke? Kalau B tu sini 10, ni 10, ni 10. F dia berapa? 10. Faham? Ini 10. Sama kita anggap semua 10 senang. Berapa? Ni F dia? 10 tapi direction dia ke sini ke tak? Okay. Yang ni pula bawah ni? Ya, jawapan? Apa jawapan ni? Jawapan dia A. Yalah. Boleh tak? Senang lah. Okay Senang kan? Tak ada masalah lah. Okay, soalan senang je. Okay. Tengok sini, dia masuk komponen X, komponen Y dah ni. Dia slide hilang. Okay, sini. Okay, ni cerita tentang ni. Tu komponen selalu kita belajar. Tak apa, cikgu tunjuk ke kamu sikit lah kat sini. Okay, itulah apa maksud resultant force ni. Resultant force ialah single force. Daya paduan, daya tunggal.
Dia kata mewakili represent the total two or more force. Boleh faham maksud dia? Boleh tak boleh faham? Tak boleh faham? Macam Dia maksudnya dua daya semua macam ni. Satu tempat ni saya wakil dia. Macam tu. Dia di satu force lah. Boleh faham? Tu dia. Wakil sekolah dia. Jadi ni tak apalah, dia sama. Dia ada kan kuantiti yang mempunyai arah, direction, positif and negatif. Ni cikgu tetapkan lah ni ke kanan positif, ke kiri negatif, atas positif. Ni macam paksi X dengan paksi Y kamu buat. Dengar tak? Sini mesti positif kan. Bawah ni mesti negatif. Betul tak? Paksi Y. Paksi X, sini mesti positif, sini mesti negatif. Cikgu tetapkan ni Sebenarnya boleh berubah pada pandangan orang. Cikgu cakap tadi kan. Okey, kaedah menentukan daya paduan. Okey, ada tadi udah tadi plus minus. Satu kita guna formula. Betul tak? Jadi kita ada daya 7 Newton dengan 5 Newton. Mana daya paduannya? Ke kiri kanan? Ke kiri berapa nilai dia? Baik. Daya paduan. Oh, okey. Resultant force. Oh. 7 minus 5. Berapa? Senang je. Yang mana 5? Cikgu lambat aku dapat cikgu heran juga. Maksudnya ini adalah wakil kepada 7 dengan 5. Faham tak? Tu maksud dia. Dia kata a single force represent two or more force. Dalam ni ada kadang-kadang ada geseran, ada lebih kan. Two or more force. 2 atau 3 force. Single force. Satu daya yang mewakili semua daya. Tu dia. Tu macam ni. Okey, dapat kan? Dapat. Cikgu tunjuk ni plus minus. Tapi kamu dah pandai dah ni. Formula semua kan. Kita dapat acceleration kan. Cari acceleration balik. Kan? Tak ada masalah kan? Okey. Okey, contoh ni macam ni. Daya paduan ni. Ni dah tahu dah. Tentu 5 tambah 12. Kan? 17. Ada masalah. Yang ni bawah ni berapa? 7 ke? Ya, ke kanan. Dah lambat jawab. Susah. Senang je rasa kan? Boleh tu dia kan. Tak ada masalah kan. Tu contoh dia. Okey. Kita ni konsep dah. Nanti minggu depan kita sambung lagi kan. Betul-betul cerita ni. Bagi habis slide ni dulu kan. Boleh tak? Konsep dia macam ni dia kata sini. Dia kata daya daya paduan dia bersih ada 2 komponen. Dia ada 2 komponen. Kita ni yang tajuk bab ni yang susah sikit ni. Sebab saya ada bincang cos, sin, cos lagi ada kan. Dia ada komponen X dengan komponen Y. Ada juga daya paduan dalam keadaan komponen X. Macam ni. Nampak tak? Daya paduan. Okey kan. Kita guna plus minus. Kita boleh guna formula. Boleh kan? Okey dah. Plus minus dengan formula. Tak apalah. Dan satu lagi daya dalam keadaan macam ni pula. Ini panggil vertical. Vertical force. Paksi Y. Sekarang cikgu nanti minggu depan cikgu akan cerita kamu macam mana daya tu. Selalu kita cerita daya dalam keadaan ni. Nampak tak? Ini paksi Y. Paksi X. Ini pun paksi X. Betul tak? Mendatar kan? Kita dapatlah paksi X. Yang ni paksi Y. Ini paksi Y. Dapatlah paksi Y. Sekarang kita nak gabung paksi X dengan paksi Y. Macam mana? Ada daya ke sini, ada daya ke sini. Macam nak combine kan dua tu. Tu panggil resultant force. Faham? Dia macam ada daya ni kan. Katakan daya ke sini kan. Sini. Daya ni ke sini. Dua ni nak gabung. Ini nak gabung dengan ni. Macam mana? Kita guna vektor. Simple je vektor kan. Vektor. Dan ada juga daya setengah gabung macam ni. Gabungan yang pelik. Gabungan macam ni. Daya dah macam ni. Gabung dengan daya yang macam macam ini. Macam tak mahu ni macam lebih kurang je kan. Daya yang ada yang macam ini. Nak gabungkan dua tu macam mana? Ni guna vektor. Vektor dia tak boleh guna kaedah lain, guna vektor. Yang ni boleh guna teorem Pythagoras lagi ni. Teorem Pythagoras. Kalau macam ni boleh kita dapat. Kalau macam ni tak boleh.
kita guna vektor. Vektor tu guna jangka sudut apa semua. Boleh? Sebab yang boleh guna teorem tu yang 90 tu. Ya, 90. Sebab dia 90 darjah ni dengan ni 90 degree. Sekarang dah macam besar rambut ni tu, dia jadi lain. Okey lah Okey, nanti sambung lagi Okey.